Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita terus masuk kepada satu topik yang luar daripada kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin cerita tentang satu perkara yang agak santai, tetapi kita nak fokus kepada banyak daripada follower kita yang atas daripada 35 ni. Sama ada bila you dah pension besok, terutama sekali atas daripada 50-an, tak perlu tunggu warga emas lagi kan. Boleh tak you ambil angkat berat ni? Angkat berat ni jangan you fikir nak jadi Mr. Universe pula, faham tak? Dia cuma dalam bahasa Inggeris dia panggil latihan apa orang panggil rintangan, ada strength training. Rintangan kekuatan dari sudut sama ada nak pakai berat badan sendiri ataupun nak pakai dumbbell ataupun nak pakai barbell, tergantung. Asalkan ataupun kita bekerja mengangkat barang-barang yang berat yang bersesuaian dengan umur masing-masing. Pendek cerita, asalkan ada barang atau bahan yang berat dan kita angkat, itu dinamakan angkat berat. Itu ialah diabetes. Nombor 2 ialah blood pressure. Nombor 3 kolesterol. Dan selalunya tiga-tiga ni kalau tak jaga betul, dia boleh mengakibatkan dua lagi yang dia tenggek sekali. Maksud dia tumpang sekaki. Betul tak? Namanya apa? Penyakit jantung ataupun penyakit stroke. Ada kaitan ni dengan high blood kan, dengan diabetes. Dan satu lagi namanya obesity ataupun obese. Boleh dapat semua tu. Dia berasal 3 serangkai, sekarang dah orang panggil 5 sekawan pula. Okey, jadi saya nak bagi tahu pada you, dulu saya bekerja di Majlis Sukan Negara. Okey, nak dengar tak? Cerita dulu zaman-zaman saya ikut kontijen Malaysia ke SEA Games yang kecil-kecil tu, lepas tu Commonwealth Games, lepas tu ke Olimpik ya. Mereka mesti ada yang dinamakan gymnasium yang ada beban-beban berat ataupun besi-besi berat ni semua khas untuk atlet sukan. Sebab mereka tahu tanpa menjaga kesihatan dari sudut otot mereka, terutama sekali kekuatan otot tu, mereka tak boleh bertanding nanti. Maksudnya mereka kena maintain. Itu bagi sudut atlet. Tapi bila kita dah macam kita ni, tak ada langsung terfikir nak jadi orang yang sado ke apa-apa kan. Boleh tak kita gunakan angkat berat ni sebagai satu cara untuk mengendalikan 3 serangkai penyakit? So jawapannya saya nak bagi. Sebelum saya bagi, saya akan bagi 10 mitos yang ramai orang kadang-kadang terbawa-bawa dengan cerita. Nombor 1, dia kata kalau angkat berat ni bahaya. Okey, dia bahayalah kalau you langsung masuk terus ke dalam gym tu ataupun pergi tengok pasu bunga yang besar-besar tu. Mentang-mentang you 20 tahun dahulu you boleh angkat, sekarang you ngap umur dah 60 pergi angkat terus, tak bengkok lutut pun. Kalau salah angkat macam tu memanglah bahaya. Boleh dapat slip disc, boleh orang kata putih horat belakang tu, faham tak? Langsung tak boleh jalan. Tetapi kalau you buat betul dan you belajar squat ya, cara bertinggung yang betul, buat HIIT, high intensity interval training dengan menggunakan berat badan saja pun boleh, ataupun you buat dengan barbell, dumbbell. Nombor 1, jadi jawapannya tidak berbahaya kalau buat cara yang betul. Bahkan dia boleh membantu 3 serangkai. Ni saya nak mula cerita dah ni. Okey, nombor 2 ialah ada orang kata cardio, maksudnya buat treadmill ataupun buat cycling 1 jam ataupun sampai setengah orang tu lebih pada 1 jam, lebih baik daripada kalau you buat strength training, angkat berat yang cuma setengah jam tu. Siapa tahu jawapannya apa? Cepat. Jawapannya the other way round. Yang buat angkat berat yang sesuai dengan repetition dia, dengan ulangan dia, dengan cara rehatnya yang betul in between tu, dia lebih baik daripada cardio ataupun daripada cuma nak orang kata apa, jaga diet saja. Itu saya dah termasuk sikit tentang diet. Kalau campur dengan angkat berat ni, cun gila lah, betul tak? Walaupun saya selalu kata angkat berat ni cuma lebih kurang 15% saja yang boleh menjaga badan, lagi 80 ataupun 85% semuanya berkisar dengan diet. Betul lah tu. Tapi 15% pun cukup memainkan peranan. Sebab apa? Katakan you banding dengan cardio tadi, saya dah jelaskan bahawanya strength training
lebih baik daripada kardio kalau ada pilihan satu. Tetapi kalau campur dua-dua lagi bagus. You mula dengan membuat sedikit warm up dengan kardio. Kardio tu maksudnya menggunakan oksigen seperti berlari, berjogging, cycling kan. So baru you pergi buat gym, itu betul. Okay. Ataupun selepas you dah penat buat angkat berat, you nak slow down lagi, katakan 20 minit dengan cycling atau treadmill, boleh, no problem. Tu very very good. Okay, nombor 3 ialah orang kata kalau buat angkat berat ni tak boleh turun berat badan. Ada betulnya juga, sebab setengah orang bila dia terlalu gairah buat dengan weight training ni, berat badan dia naik. Pernah dengar tak cerita, aku ni pergi gym hari-hari tapi berat badan aku dah naik pula ni. Rupanya betul. Tetapi yang naik tu apakah sebab sebenarnya? Ialah disebabkan oleh, bukan dia jadi gemuk, tak, tetapi dia jadi lebih muscular. Dia lebih orang kata meat lah, berisi. Kalau binatang tu meat dia, daging dia. Tapi kalau kita ni otot kita yang lebih mampat. Bila dia lebih mampat, dia lebih berat. So kadang-kadang you boleh naik 1-2 kilo pun, tapi tidak berarti you gemuk. Itu yang kebaikan melawan gemuk, boleh melalui exercise angkat berat. Seterusnya, nombor 4 ialah orang kata kalau ambil angkat-angkat berat ni, dia senang jadi keras badan. Faham tak? Jadi tak fleksibel. Tak boleh lembut lagi. No, jawapannya tidak. Bahkan you boleh lebih fleksibel. Sebab bila you buat full range of movement, julat pergerakan yang penuh, kalau ikut dia punya panduan betul-betul, terutama sekali bagi mereka yang betul-betul nak mula buat ni, lebih baik pada mula-mula you nak buat ni, you belajar cara yang betul. Sebab bila dah berumur, kita senang orang kata apa, nak dapat strain, cramp, nak dapat kadang-kadang bak kata saya tadi putus urat semua tu kan. Sebenarnya bukan putus urat, dia macam strain, dia macam terkoyak sedikit, boleh. Sebab you belum lagi warm up betul-betul. Suddenly you nak buat jerk ke, nak angkat weight ke sana-sana, dia boleh jam kan. Yang tu you kena jaga. Seterusnya nombor 5, orang kata kalau angkat berat ni dia merosakkan sendi. Saya nak jawab macam ni, sebab kita tak pakai exercise ni lah, terutama sekali angkat berat ni lah yang menyebabkan sendi kita lebih cepat rosak. Ingat masa kita buat nanti nak buat squat ataupun nak buat jaga belakang, nak buat tricep, nak buat bicep, semua tu kan, ni semua kena full range of movement. Dia tak pernah you tengok orang angkat berat macam tu je, betul tak? Dia mesti full, lepas tu dia ada angle dia lagi. Jadi kita lebih mendapat kebaikan kepada tulang. Bahkan kalau you rasa tekanan antara tulang ke tulang, sendi ke sendi itu pun menakutkan sebab you angkat berat dan sebagainya. Rupa-rupanya yang tu kalau you hentak, yang ni you tak hentak, you buat steady kan, ikut pergerakan dia. Jadi joint kita untuk masalah osteoarthritis pun digalakkan pergi fizio yang buat orang panggil ada angkat berat sedikit atau ada rintangannya, resisten tu, supaya dia boleh lebih kuat. Joint dia pun kuat, sendi, otot dia pun boleh, tendon dia pun boleh kuat. Seterusnya, orang kata kalau buat angkat berat ni blood pressure naik tinggi. Maklumlah, you pernah tengok kan orang sampai bertahan merah muka tu, nak tolak juga lagi. So blood pressure memang masa tu memang naik betul. Kalau you buat ukuran hitungan dia nanti, tetapi bila you recover nanti, blood pressure you akan lebih stabil. So salah kalau anggapan you blood pressure naik. Bahkan salah satu daripada rawatan untuk malam ni apa dia? Blood pressure kan, ataupun tambah dengan kolesterol, ataupun tambah dengan diabetes pula. Macam mana pula diabetes dengan blood pressure semua boleh dibantu kalau takat obesity you faham lah kan, sebab kita pecah lemak konon. Tapi rupanya diabetes dengan blood pressure semua ni ada kaitan dengan apa? Siapa tahu? Sebab otot ni lah bila diaktifkan dia dan dibuat secara maksimum. Kalau dibandingkan dengan buat aerobik, angkat berat dalam masa 5 minit bersamaan dengan mungkin setengah jam you buat cuma jogging pelan-pelan tu, sebab kalori dia pecah-pecah, dia punya energinya lain kalau masa you betul-betul buat 5 minit tu. Jadi
macam mana dia boleh turunkan gula dan sebagainya tu? Sebab otot tu bila dirangsang atau dia aktif, dia ada bahan-bahan enzim yang khas macam sponge. Bila dia lagi besar, dia lagi kuat, dia lagi mantap, bukan mampat saja, mantap, maka dia akan absorb. Macam kita ambil sponge nak mop kita punya air kat atas lantai tu, dia mop gula. Yang paling cepat awal dia gula dulu, dia mop. Bila gula dah habis, dia akan mop apa pula? Dia akan mop fat lah. Digunakan fat sebagai tenaga. Jadi kalau you control you punya nasi putih, you tak makan banyak benda-benda refined sugar semua, lagi cepatlah dia habis glukos ataupun glycogen tu, maka dia akan pakai fat pula. Sebab tu you akan jadi lean tu maksudnya tak berlemak. Saya cakap ni, saya pun jealous juga tengok orang-orang walaupun dah berumur 70 pun ada yang masih lagi cun-cun gila-gila, you tengok kan. Jadi kita kena bersemangat malam ni, selain pada nak nampak cun saja, supaya kita jaga yang Tuhan bagi rezeki masih ada setahun dua ni, kalau ada alhamdulillah, tetapi lebih kepada penyakit. Memang boleh sangat-sangat you jaga diri dari sudut diabetes dan blood pressure. Sebab bila badan kita mantap dari sudut otot-otot tu dah jadi betul-betul, orang kata dah develop, dah betul-betul membesar secara cantik, maka dia boleh, ataupun tak nampak besar pun tak apa, asalkan rasa kuat tu, dia akan bantu. Sebab dalam otot tu ada bahan-bahan yang boleh kita turunkan you punya gula. Sebab gula lah menyebabkan penyakit diabetes, penyakit high blood, stroke, obesity semua, faham? Baik, sikit lagi. Ada orang kata kalau pergi gym ni kena makan daging, macam lion, dia panggil lion diet pula kan, macam harimau ataupun singa nak kena makan daging dia. Tak semestinya. Formulanya cuma 1 gram per kilogram. Saya ulang, 1 gram per kilogram. Jadi kalau saya 70 kilogram, hari-hari reward, hari-hari treat day. Kalau dulu saya panggil cheat day, you boleh ambil 70 gram. 70 gram tu lebih kurang setengah tapak tangan saya ni lah. 70 gram daging. 1 gram 1 kilo punya berat badan kita. Boleh faham? Okey. Last dua, orang kata you tak payah pakai gym semualah. You pakai berat badan saja, buat pumping, buat sit up, buat ni lah, plank, semua tu cuma menggunakan berat badan. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh, tetapi takut bosan nanti. Maka kalau ada peluang nak main dengan gym, main dengan gym. Itu maksudnya. Tak salah kalau cuma you belajar dengan tanpa bukan bahan saja, gadget atau tanpa alat. Memang ada ramai yang macam tu. Cuma saya kata apa, kalau bosan boleh tambah dengan weight. Paling-paling ambil dumbbell lah, beli yang boleh naik antara 4 kilo, lepas tu 6 kilo, 8 kilo ada kan, tambah-tambah tu kan. You beli set tu pun cukup. Sebab you boleh buat dalam bilik you pun. Jadi kita tutup malam ni. Ada orang kata dah terlambat dah, tak payahlah dok, engkau pun kubur dah menunggu ni. Iyalah, saya pun faham. Kita pun cuma, kalau Tuhan bagi panjang umur, apa kita nak buat? Itu soalannya. Kalau kita tahu dah kita nak mati, memang kita nak mati. Tetapi kalau kita tahu bila, takkanlah kita nak sembang macam ni kan. Memang saya amat faham kalau orang kata it's too late. Jawapannya never. Sebab takutnya macam ni, kalau Tuhan bagi katakan tarik umur kita jadi dah habis sekian umur, tak panjang lagi dah, okey. Tapi kalau panjang macam mana? Katakan dia bagi lagi 10 tahun, 20 tahun. Ada orang you tengoklah Mahathir sampai 94 masih lagi duk naik kapal terbang, naik turun tangga, tak pegang railing pun. Kalau jadi macam tu, kita nak buat apa? Jadi angkat berat ni, salah satu daripada caranya ialah untuk mempertahankan proses awet muda juga. Boleh? So cukup dulu malam ni, saya dah bagi peluang untuk you faham bahawasanya dia memang mampu membetulkan keadaan diabetes, high blood dan apa saya kata tadi, kolesterol tinggi, termasuk dua beradik yang cuba tenggek sekali tu, obesity dan penyakit jantung. Dia memang datang nak berangkai 5-5 sekali tu, walaupun saya kata cuma 3 pada malam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, ada banyak lagi manfaatnya, tak sempat kita nak cerita, mungkin lain kali. Selain daripada untuk otak, untuk fizikal,
untuk kebahagiaan hidup kan, rasa seronok semua bila badan tu rasa macam kuat je. Alhamdulillah, kita bukan nak menunjuk pada sesiapa dan ujung-ujung sekali untuk keseronokan lah, for fun. Kadang-kadang kita buat untuk seronok-seronok, kawan je pasal you nak pergi berjalan sekali, nak jogging sekali, lepas tu kalau orang dia ada dumbbell ke barbell, yang kampung-kampung pun tak apa, besi-besi yang lama-lama, yang kereta api punya roda tu, saya pernah tengok orang kampung dia ambil yang lama-lama, badan macam besi tak. Jangan main. Okey, cukup dulu, kita jumpa lagi. Jadi secara kesimpulannya, anda dah tahu, jangan lepaskan peluang kalau ada kerajinan. Ini perlukan kerajinan dan disiplin untuk meningkatkan kesihatan dan juga kekuatan badan kita. So last kali saya ingatkan anda, zaman sekarang dah naik balik pula dah. Bukan kita doakan benda tu, tapi dah ramai sangat kena. Kawan saya, anak-anak kawan saya pergi je sekolah balik, hampir dekat setiap 5 orang seorang kena pula COVID punya cerita ni. Ada yang positif tapi tak batuk, ada yang batuk-batuk, kahak semua, tak positif pula. So ada yang hari kedua tak ada, hari kelima baru ada. So you kena berwaspada. Apa pun jangan lupa pada Habah Jela. Semoga dunia anda bahagia seperti biasa dan akhirat syurga. Remember to let go and feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.